kepada mereka yang mungkin ingin melakukan pemeriksaan awal. Selepas kita dah kongsikan antara faktor, penyebab dan juga simptom, tanda awal, mungkin ada yang tergerak nak lakukan pemeriksaan. Jadi apakah tindakan yang terbaik untuk kita pastikan pemeriksaan awal dapat dilakukan, doktor? Okey, Anim. Apabila pesakit mempunyai ketubahan otak, mereka mempunyai simptom yang tertentu. Ada simptom yang terlalu umum, contoh pening kepala. Jadi semua orang pening kepala. Ya, betul. Tetapi pening dia semakin teruk. Semakin tidak terkawal. Dan pening itu biasanya kalau dulu boleh makan ubat, tapi kali ini ubat pun tak jalan. Ya. Dan di samping itu ada tanda-tanda yang lain yang menjurus kepada kenaikan tekanan otak. Contoh penglihatan dia mula kabur ataupun dia mula muntah, dan yang paling teruk dia mengalami keadaan yang mana tahap kesedaran dia terganggu. Okey. Pastinya ada di antara kita yang memberikan kadar toleransi itu berbeza-beza, kan? Benar. Kita rasa macam mungkin bagi kita boleh tahan sakit kepala tersebut, kita boleh tahan kondisi-kondisi yang dikatakan sebagai simptom. Tapi ada setengah individu yang katakan saya dah tak boleh tahan keadaan ini. Jadi bagaimana kita nak membezakan yang mungkin ini merupakan warning sign, kita perlu lakukan pemeriksaan segera. Okey, apabila simptom itu lain daripada biasa. Katakan dia ada contoh tadi pening ataupun muntah, tapi semakin teruk sebab ketumbuhan ini dia membesar. Apabila dia membesar, maka tekanan otak akan meningkat dan dia ada general symptom dan juga specific symptom. Okay. So specific symptom ni juga bergantung kepada di mana kedudukan ketumbuhan itu. Yang ini yang paling penting. Okay. Contoh kalau kan dia ada penglihatan kabur. Jadi kita tahu bahawa korteks penglihatan iaitu letak di bahagian occipital ataupun laluan saraf mata di sepanjang itu. Dan ini perlu kita buktikan lagi dengan pemeriksaan fizikal. Itu sebab penting untuk bertemu doktor dan doktor akan pastikan bahawa simptom ini adalah satu gejala yang signifikan. Dan doktor perlu buat pemeriksaan fizikal untuk menguatkan lagi teori ataupun pandangan bahawa ini mungkin ketumbuhan. Okay. Dan selepas itu doktor pun tak boleh confirm. Untuk confirm tu kita perlu buat ujian, iaitu ujian imbasan. Selain daripada ujian imbasan, ada juga pemeriksaan yang lain, contoh penglihatan. Ada pesakit yang mengalami ketumbuhan contoh pituitary gland di dasar tengkorak, maka dia tidak boleh melihat. Tetapi dia tidak boleh lihat pada satu kawasan tertentu sebab ketumbuhan itu menekan dari bawah. Jadi dia boleh lihat macam biasa, tetapi apabila di bahagian tepi dia punya field dia tu affected. Dia spesifik lah. Ya, spesifik. Dekat kawasan tertentu je yang dia mungkin kabur ataupun tak nampak. Ya, contoh saya pernah dapat pesakit yang mana dia cuma komplain apabila dia nak ambil corner, turn dalam kereta, dia terpaksa pusing untuk tengok side mirror. Tanpa dia sedari bahawa rupanya dia punya visual field di bahagian tepi tu tak nampak. Sehinggalah bila dia kerap pusing dan dia dapati bahawa tepi ni dia langsung tak nampak. Jadi itu merupakan satu lagi clue yang sangat jelas. Jadi kita akan buat ujian mata. Kalau dia ada masalah ketumbuhan yang melibatkan saraf telinga, kita ada buat ujian telinga, audiometri dan sebagainya. Dan kalau dia sawan, satu lagi simptom yang sangat spesifik untuk ketumbuhan, sebab otak kita ni sangat sensitif dan dia boleh dapat sawan. Dan kita buat ujian contoh EEG. Ujian EEG ni kita akan mengesan. Kita akan letak beberapa wire di bahagian surface otak, tengkorak, dan di situ kita boleh kesan di mana aktiviti sawan yang tidak normal. Daripada situ kita tahu, okey, mungkin otak hadapan kiri. Sebab aktiviti sawan tu fokus di situ. Daripada situ kita tahu bahawa very likely, kemungkinan besar memang ada ketumbuhan. Jadi kita akan buat ujian lanjut imbasan. Ujian imbasan ni pula dia ada banyak kategori. Yang paling mudah untuk kita buat adalah CT scan. CT scan ni boleh dibuat di mana-mana fraternity hospital, swasta dan sebagainya. Dan untuk ketumbuhan otak kita perlukan imbasan yang lebih jelas. Biasanya kita akan buat ujian yang panggil MRI ataupun magnetic resonance imaging, yang mana kita akan boleh lihat struktur otak dengan lebih jelas, termasuk di mana kedudukan dia, kesan dia lebih jelas dan kesan kepada struktur otak yang berlainan.